Warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan dengan kita Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin. Hamdan yu'afi wa yukaw mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu. Kama yanbaghi li jalali wajhika azimi sultanik. Allahumma faqihna bid-din wa 'allimna at-ta'wil wa 'allimna hadhihi durus wa 'allimna hadhihi al-Qur'an. Ya muqabbilal qulub, sabbit qulubana ala ta'atik. Ya mustariful qulub, sarrif qulubana ala dinik. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam ini minggu kelima. Jadi alhamdulillah pada malam ini kita akan terus sambung tentang pengajian kita masih lagi bawa tajuk ismun, isim, al-ismu. Jadi, saya dalam grup, saya dah hantar banyak nota dan 3 video khusus menceritakan tentang tanda yang kelima isim, isim bersandaran. Siapa yang dah pernah belajar bahasa Arab dengan saya ni, bahawa tajuk isim bersandaran ini adalah tajuk yang kira paling susah sekali dalam tajuk isim ni. Tajuk paling susah nak dipahami ialah tajuk isim bersandaran ni lah, ataupun dipanggil idhafah. Lepas tu saya akan cuba ulang-ulang, banyak buat ulang kaji, bagi contoh apakah maksud idhafah ini atau isim bersandaran ini yang dikatakan salah satu tanda. Kalau dah faham, mudah faham isim bersandaran ini, maka tajuk lain senang je. Tajuk lepas ni senang. Lepas ni kita akan belajar tajuk jantina. Itu dahan yang kedua. Dahan yang pertama ialah pasal tanda, yang kedua nanti pasal jantina, yang ketiga nanti pasal bilangan. Tajuk jantina mudah, tajuk bilangan pun agak mudah. Cuma tajuk bilangan nanti agak kena dipahamkan lebih, tajuk jamak dia. Tajuk lain, tajuk isim tunjuk, yang dekat yang jauh itu ini isim sambung. Istilah dia apa? Istilah dia sap-sap-soi, senang tu. So tajuk yang paling susah dalam isim ni ialah isim bersandaran. Idhafah ni, itu yang paling susah sikit. Dia bukan susah sebab dia ada undang-undang, dia ada rule sikit kat situ. Nanti yang kedua susah, tajuk jamak. Jamak plural pada isim. Dia ada tanda dia agak dia tak keliru, dia ada kena ingat sikit lah. Tajuk lain senang kan? Okay? Pelajaran saya semua senang. Semua senang.
dengan susah benda senang ni. Ha. Betul, senang. Tak percaya, tunggulah kan. Memang apa kata, kalaulah susah bahasa Arab ni kan, Arab ni susah, tak boleh dah saya setahun 2 bulan mengajar. Pas ada senang lah saya boleh ngajar. Setahun 2 bulan dia dah boleh ngajar kan. Cuma sekarang ni kita kena ambil dia senang. Apa-apa ilmu yang ada kaedah, yang ada sistem, memang ilmu tu jadi senang kan. Benda-benda yang boleh dipertemindakan, benda tu sistematik, benda tu senang kan. Senang tekau lah kan. Dia susah bahasa Arab ni. Wakab sebenarnya, wakab nak simpan kan. Memang saya bekalan kelong hafal kan. Ingat-ingat lupa, ingat-ingat lupa kan. Maklumlah kan. Belajar bahasa Arab dulu umur dah 49 kan. Saya dah umur 49. Sekarang 59, 10 tahun dulu kan. Memang masa tu lah pun nak ngapal kan. Wakab. Wakab tu macam daun lah tu, daun. Simpan daun, ngoreh. Daun cepat ngoreh kan. Pokok tu ngoreh kan. Habis macam mana? Dalam kan dah tua pun nak belajar bahasa Arab masalahnya. Dia punya undang-undang tu, rule dia, sistem boleh ingat. Tapi vocab, masalah vocab. Okay? Malam ni, okay, kita buat revision balik. Dan insyaAllah kita akan cuba masuk nanti tajuk, itulah, tajuk jantina, Okay? Kita mula. Dah keluar handphone masing. Dah keluar dah gambar ni. Sekejap saya ingat dia. Okey. Okey, kita kita masih lagi buat ulang kaji, ulang kaji apa yang kita dah belajar minggu lepas. Kaedah belajar ni, satu kaedah ni ulang kan. Yalah, jomu kan tak apa kan. Nak simpan ilmu pun kena ulang. Oh, ingat kan. Tiada kan orang yang melancar sekali kan, dengar sekali, melancar sekali, terus melokek kan. Itu kira untung lah dia kan. Itu ni belajar-belajar, lupa kan. Orang lain baca 2 kali dah ingat kan, 3 kali dah ingat. Kita 6 kali baru ingat. Tak pasal lah baik macam mana kan. Manusia ni berbeza-beza kan. Kita pula memori dah macam-macam, isi kan dah penuh dah memori boleh. Baik. Kemudian apa kita nak ulang kaji kan? Ini saya ulang lagi sekali Ini pandangan umum general knowledge pasal bahasa Arab. Bahasa Arab ni pecah asalnya kepada 2 ni lah. Ilmu dia ilmu sorof, sorofa, sorfun, sorofa. Ataupun lagi satu ilmu nahwu, nun ha waw, nahwun, jadi nahwu. Nahwu ni tajuk nahwu ni semua bahasa ada nahwu, ada grammar, BI semua ada grammar. Bahasa perseratan ni semua ada grammar. Bahasa pasar tak ada grammar lah kan. Tapi dalam bahasa Arab ada satu ilmu khas dipanggil ilmu sorof, ilmu tentang perkataan lah. Ilmu tentang isim, ilmu tentang fi'il, verb, berkata dengan kata sendiri. Ada khusus tajuk dia.
Tak ada dalam BM, tidak ada dalam BI. Maksudnya bahasa lain pun tak ada. Itu nama saraf. Saraf lah. Saraf ni maksudnya, produk saraf, urek saraf kan. Saraf maksudnya benda yang spesifik, benda yang khusus, benda yang terperinci. Okay. So pecah dua lah. So dalam 4 bulan ni, kita ni tengah belajar ni ilmu ni lah. Ilmu saraf lah ni. Guna ni tak belajar lagi. Dah faham saraf, baru belajar ilmu grammar. Grammar ni lebih kepada nak pembarisan baris kan, dan juga nak terjemahkan secara lebih tepat. Dalam ilmu saraf ni nanti kita dah belajar, dah kenal isim, dah kenal fi'il, kenal fi'il past tense, kenal present tense, arahan, madhi, mudhari', dan dah kenal kata sendi. Nanti kita mulalah simpan vocab kan. Masa yang sama kita belajar grammar. Belajar grammar nanti kita akan boleh menterjemahkannya dengan tepat sekali. Tepat sekali. So ini selepas 4 bulan lah ni. Siapa nak nanti rasa boleh, bolehlah sambung kan. Minimal pun 2 bulan, tapi rasanya 2 bulan tu terlampau 8 minggu ni terlampau ketat sangat masa dah. Sebaiknya 3 bulan. Kita cerita kemudian. Kita lepas 4 bulan. Kita cerita lepas bulan 10 so. Ini saya suka serulang ni Isim, fi'il, harf. Ismun, fi'lun, harfun. Ismun, fi'lun, harfun. Ini saya ulang lagi sekali. Isim tu bulatan dia besar sebab vocab dia besar. Banyak. Vocab paling banyak. Apa bahasa sekalipun, vocab mesti noun yang paling banyak kan. Kemudian fi'il yang kedua banyak, dan ketiganya haraf. Haraf ni limited edition. Haraf ni limited edition. Apa tak limited ni, dia tak ada. Itu je lah kan. Haraf tak ada bertukar-tukar, itulah ragaman ni. Itulah ragaman ni. Cuma kadang-kadang haraf ni sebutannya bila nak sambungkan dia jadi main jadi minal, an jadi anil. Kan? Ala jumpa dengan kum, asal dia ala. Jumpa dengan kum, kena letak ya. Ya tu dimatikan. Sebab nak senang bunyi alaikum. Itu je perubahan dia. Satu lain, haraf ni yang bertukar kita macam li haraf jar, kita belajar li haraf jar. Li haraf jar masuk isim biasa dia tak tukar. Li dengan Allah, lillahi kan, lillahi. Li. Tapi bila masuk dhamir dua nanti bila dah belajar dhamir dia li jadi la. Situ je lah. Sikit perubahan pada haraf. Haraf ni limited edition. Vocab dia tak banyak, yang tu je lah. Dan kita pun dah belajar itu dalam isim, haraf dengan fi'il ni dia ada connection. Ada connection. Sekarang kita dah belajar connection antara isim dengan haraf. Apa dia? Connection isim dengan haraf yang kita dah belajar. Haraf jar lah. Kan? So tu yang dia ada sini yang bertindih tu. Di situ duduknya haraf jar. Sini haraf jar tu. Haraf jar duduk kat situ. Haraf jar. Di sini senang tunjuk sini. Yang kat sini ni yang bertindih ni antara isim dengan haraf ni, di sinilah duduknya haraf jar. Haraf jar kat sini lah. Kat sini duduk haraf jar tu. Haraf yang pertama kita belajar kan. Dulu sebutkan haraf ada 7. Ada 7, pertama haraf jar, ada 7 nanti, pecah 7 nanti ni. Ada haraf tu dia connect direct dengan fi'il. So haraf jar ni dia connect direct dengan isim. Okay. Dan mana tadi?
Okey. Dan kita dah belajar tentang inilah saya suka buat ni, gambaran ni. 3 pokok. 3 pokok. 3 pokok. Pokok yang ada 3 cabang. Cabang isim, cabang haraf, cabang fi'il. Jadi dalam ni, dalam buku ada buku surat berapa tu, buku ada ditulis ini gambar buku ni pun ada ni lah, sekejap tuan saya snapkan dulu. Okey, yang ni. Tuan-tuan keluar gambar ni, gambar keluar. Wah, Ustaz. Keluar sekejap, saya punya notebook ni buat perangai ya. Okey. Tak apa. Yang ini biru ni, ini adalah cabang yang pertama, isim. Kemudian cabang yang kedua, cabang yang kedua ni dia, fi'il. Cabang yang ketiga adalah haraf. Okey. Kita akan belajar yang biru dulu. Kita belajar yang biru dulu. Okey. Dan isim ni pula yang sedang kita belajar ni, dia ada 7 dahan ni. Dahan yang pertama kita dah belajar tentang tanda. Sekejap lagi dahan yang kedua kita belajar tentang jantina. Kemudian nanti ada cabang yang ketiga ni kita akan belajar tentang bilangan. Seterusnya sampailah 7. 7 dahan. Kita dahan ni pula ada apa? Ada 5 ranting lagi. 5 ranting. Tanda tu, yang pertama, ranting yang pertama, maknanya tanda tu apa dia? Apa tanda pada pada isim? Kita dah belajar. Itu ada 5 lah, ada 5 tanda, maknanya ada 5 ranting lah. Pertama ada alif lam, dan ada tanwin, ta maruta, haraf jar, dan minggu lepas kita belajar tentang apa dia? Isim bersandaran, idhofah. Okey. Kebetulan haraf jar tu pula, haraf jar ni dia dekat merah ni Kita kena belajar dia, kan kita kata merah dia ada 7. Ada 7 nanti kita belajar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nanti ni. Tapi haraf yang pertama nama haraf jar ni dia terus masuk kepada isim. Kan? Ada apa? Ada 8 atau 9. Ada min, ada man, ada apa? Min an pula, min an fi ila bi kali rubah, ada 8 tu. So semua ni dia masuk connect direct dengan inilah, dengan isim. Okey, itu gambaran 3 pokok. 3 pokok. Okey. Kemudian
grafik yang ni saya kena keluarkan dulu grafik ini isim basically pecah kepada dua. Isim basically pecah kepada dua. Yang pertama kita panggil isim tu secara umum. Isim tu secara umum dan juga isim tu secara khusus. Isim umum ni ialah isim yang ada tanda jelas. Banyak dia. Yang 3 tanda utama tu lah. Sekejap tiba-tiba dia berhenti. Alif lam tanwin ta marbutah. Manakala yang tak ada tanda, maknanya apa tadi? Yang tak ada alif lam, tak ada tanwin ta marbutah itu kita sebut dia sebagai isim yang khusus. Isim yang khusus. Sekejap. Okey? Nampak situ? Jadi ulang. Ada alif lam, tanwin, ta marbutah itu isim umum. Dan kita lihat grafik ini dia lebih banyak. Memang dia lebih banyak. Isim khusus ni tak ada alif lam, tak ada tanwin, tak ada ta marbutah. Apa dia yang isim khusus? Kita tak belajar lagi. Apa dia? Domer 1, domer 2, itu khusus itu. Isim tunjuk yang jauh, yang dekat, itu pun adalah isim khusus, tak ada tanda. Terus lagi, nanti isim mausul, isim alazi, alati, alazina, itu pun termasuk isim yang khusus. Okey. Kemudian inilah grafik kan, daripada pokok tadi kita buat dia grafik. Inilah dia grafik dia, tanda, lepas tu ada jantina, ada bilangan, dan ada yang khas ataupun tidak khas, tajuk domer, tajuk isim penunjuk, isim penyambung. Okey, jadi ringkasan dia kita belajar ni. Isim dahan yang pertama tanda tu pecah pada 5 ranting. Alif lam, tanwin, ta marbutah, haraf jar, isim bersandaran. Haraf jar kita dah buat analogi dia, burung yang kepala ke bawah, burung yang kepala ke bawah, ada sayap kiri kanan, tu kaki dia. Jangan ingatlah. Min, an, kaki dia, sayap, ila, ala, fi, yang ada yang bebek tu. Kemudian satu sebutan bi, kali, kemudian rubba. That's why saya tak bagi makna lagi. Min tu apa, an tu apa, ila tu apa, ala tu, fi ada, bi bekal, li tu. Itu okey. Cara kita nak kenal dulu. Nanti lepas ni kita akan ulang balik, baru kita cari makna Melayu dia. Dia senang, tak susah sangat. Min dari, kadang maknanya sebahagian, an tu dari ataupun tentang, ila tu ke, ala tu atas, fi tu dalam, bi tu dengan, ka tu seperti, li tu untuk. Makna wakaf kemudian. Sesuai belajaran saya ni, jangan apa yang saya ajar tuan-tuan, saya lupa nak beritahu saya mengajar bahasa Arab ni daripada ke arah bahasa Arab ke Arab. Kadang-kadang orang ajar bahasa Arab ni, dia terjemahkan dia. Kan makna ni kan noun tu, dia noun lah tu. Itu bukan belajar bahasa Arab, nama tu dah.
Dia kenal bahasa Arab, kita kenal tu isim. Kita kenal tu fi'il madhi. Kenal tu fi'il mudhari', fi'il amar. Bukan based on makna. Kalau makna macam ni, kan? That's why saya tak ngajar bahasa Arab ni, tu vocab tak. Kenal dulu. Tak tahu makna tak apa. Kenal dia tu adalah isim dengan tanda-tanda dia. Tanda yang kita dah belajar dah. Ada lam, ada tanwin, ada tamawutah. Duduk selepas haraf jar ataupun dia idhafah, kan? Nanti kita belajar lagi isim yang khusus, kan? Dia ni domer, dia ni domer satu, ni domer dua. Ini isim tunjuk, ini itu, ini untuk satu, ini untuk ramai. Itu untuk satu, itu untuk ramai. Penyambung nanti kita belajar, kan? Itu kita kenal bentuk dia, bukan kenal melalui makna terjemahan bahasa Malaysia ke English. Tak boleh. Itu bukan kaedah belajar bahasa sebenarnya. Itu bukan kaedah sorof sebenarnya. Sorof kita kenal dia punya ciri-ciri dan karakter. Okey. Saya pergi secara langsung. Okey. Buat latihan. Ini boleh zoom, masing-masing boleh zoom handphone masing-masing. Ini surah Ali Imran. Surah Ali Imran. Sekarang kita cari. Mana yang kita dah belajar? Isim mana yang kita dah belajar? Yang biru. Saya nak warnakan. Mana yang kita dah belajar daripada 5 yang kita dah belajar tu, kan? 5 tanda tu. Okey, yang pertama kita jumpa biru, kum. Kum tak belajar lagi. Kum tak belajar lagi. Kan? Tapi yang kita dah belajar, kita nampak ni la ni, kan? Tinggalkan dulu. La ni dah belajar ni. Kum tak belajar lagi. Ini dah mer 2. Nanti lagi 2 minggu belajar dah mer 2. Ayatun jelas lah. Itu isim. Sebab ada tamawutah, tanwin lagi. Kemudian fi'atai ini memanglah jelas itu isim. Sebab apa? Dia duduk selepas fi dan nampak daripada bawah tu, kan? Nampak daripada bawah tu. Kemudian apa lagi kita jumpa ni? Fi'atun. Apa dia? Sebab dah tamawutah, tanwin lagi, isim lah tu. Apa lagi yang kita dah belajar, kan? Sabilillahi, sabili. Terlepas fi. Kan? Allahi memang jelas. Allahi ada alif lam. Tapi ini contoh isim bersandaran tu ni. Fi ni sabilillah ni. Sabilillah ni isim bersandaran ni. Sebab apa? Allahi itu baru bawah. Apa yang itu kita ulas kemudian. Dan apa lagi? Ini kita jumpa ni. Ukhra ni, yang ni ukhra ada ya bebek ni. Kejap kita belajar. Ini bawah tajuk jantina. Jantina salah satu isim. Kan? Ukhra. Kemudian jelas kat sini ni ya. Kafiratun, jelas lah tu isim. Dia adalah tambah mutah atau tanwin lagi. Semua dah belajar tu, kan? Hum ni tunggulah tak belajar lagi. Dah berdua. Tapi senang, kan? Miss Laihim, ada 2 ni. Ini idhafah isim jumpa dhamir 2. Him tu dhamir 2. Tu ni. Yang ni, ni. Apa tu? Apa dia biru? Siapa nak tolong jawab? Orang lama jangan jawab, orang lama dah pandai. Idhafah. Ra'yal aini. Sebab apa? Idhafah. Pandai. Idhafah. Memang idhafah. Sebab apa? Al-aini tu bagi ulun di bawah. Kan? Bila ni bagi bawah. Kan? Sebelah ni bukan haraf jar.
Automatik itu adalah isim idhafah lah tu. That's why dia biru. Allahu jelas lah ada alif lam. Kan? Pada bi nasrihi jelas lah. Ada bi harf jar. Lepas dia satu isim, ini pun idhafah. Yang isim jumpa dengan dhamir kedua. Isim jumpa dhamir kedua saya tak tekankan lagi sebab kita tak baca lagi. Ni tajuk dhamir kedua. Bila dah belajar dhamir kedua nanti senang nak faham apakah dia isim jumpa dengan dhamir. Idhafah jenis ni. Dan idhafah jenis ni ataupun isim bersandaran isim jumpa dhamir, ini yang paling banyak dalam Al-Quran atau dalam ayat komunikasi ini paling banyak sekali. Berbanding dengan isim jumpa isim. Kalau yang ni, kalau yang ni isim jumpa isim. Isim satu, isim dua. Yang ini contoh tu lah. Isim jumpa dhamir dua. Idhafah jenis ni paling banyak. Idhafah. Saya nak cuba nak biasakan sebut idhafah. Perempuan yang tak biasa saya minta tolong sekarang ni, sebut sendiri sekarang. Idhafah, sebut. Tak payah on mic, sebut. Kena sebut, jangan rasa-rasa tahu tak. Kena sebut. Idhafah. Idhafah. Idhafatun. Hamzah bari bawah, dot alif, idhafatun, fa. Fatun ada tam marbuthah tu. Sebut idhafah, sebut. إضافة. Idhafah. Mic turn off tak sebut sendiri lah, tak payah dekat mic kan, sebut sendiri je. Syok sendiri pun tak apa, sebut je. Sebut. Isim, ismun, sebut. Jangan rasa-rasa boleh. Kalau sebut lain bunyi kan. Idhafah. Ilmu saraf. Saraf, sebut. Jangan bunyi haraf dah jadi haraf. Dia dekat-dekat tu saraf lain. Haraf lain. Saraf, ilmu saraf ni kita belajar ni. Haraf tu itulah dia. 7 jenis haraf ni. Kata sendiri haraf, saraf. Kan tah mano saraf, tah mano haraf. Bercampur aduk kan. Sebab tak nyebut. Rasa-rasa tahu. Tak boleh. Sebut tentang sebut. Saraf lain, haraf lain. Apa lagi kita jumpa? Ni ini man yasha'u. Man tu apa? Man tu apa? Haraf apa? Man kan haraf, haraf min. Terus sebelah man dia tak ada baris bawah dah. Sebab dia bukan haraf jar. Pola yang kita jumpa ni fi zalika, fi ni haraf jar. Zalika ni kita belum belajar lagi. Ini isim tunjuk ni. Tunjuk yang jauh itu zalika tu itu. Nanti kita akan belajar. That's why dia isim, that's why dia biru. That's why zalika ni boleh duduk selepas haraf jar. Sebab dia isim. Isim tunjuk namanya. Kita tak belajar lagi. Dia ni isim khas ni. Isim yang tidak ada alif lam, tak ada tam marbuthah, tak ada tanwin. Tapi dia isim. Okay? Ibratan, jelas lah tu. Tanwin, tam marbuthah lagi. Okay, lepas tu jenis uli. Uli ni apa? Memanglah dia isim sebab sebelum dia ada li haraf jar. Al-Absari, jelaslah sebab ada alif lam. Kan senang. So dalam ayat ni kita dah tengok ni, yang kita belum belajar lagi apa dah? Yang belum belajar ayat ni. Yang belum belajar ni je. Kan? Nombor 2 belum belajar betul lah. Tapi dah sebut kan. Ni, him ni, itu haraf. Apalah haraf pula. Ikum ni, domain kedua. Him domain kedua. Ni pun domain kedua. Apa lagi?
Ana binasrihi, hi ni pun domain kedua. Lain semua dah belajar. Lain semua dah belajar. Yang ukhra ni pun nanti kita belajar. Kejap lagi. Jantina. Jantina nanti kita keluar. Okey? Dah selesai yang itu. Itu ulang kaji. Kemudian mana lagi? Ada dua saya ingat ni. Satu lagi ni. Surah yang sama, ayat yang ke-14. Okey? Kita ulang kaji isim yang kita dah belajar. Isim yang kita dah belajar 5 tu kan? 5 tanda tu. Ni senang je. Linnasi. Dah lah dia ada alif lam, kemudian ada li haraf jar pula dari bawah. Confirm lah. Confirm dia adalah isim. Ini hubus syahwati. Kat sini kita dah confirm lah ni isim kan? Confirm dah isim tu. Cuma masalahnya kita tak tahu yang hubbu ni apa? Isim ke tak? Dah belajar itu. Tak tahu lah. Dah belajar isim bertanda kan? Ini kan ni isim bertanda ni. Kita apa? Tolong off mic So hubbun adalah isim satu. Ini isim satu, ini isim dua. Isim dua. Belajar. Kan? Ni an-nisa'i, nisa'i ada lam. Kan? Dah ada lam, lepas tu selepas haraf jar pula. Dua tanda ke situ. Selepas haraf jar dan dia ada alif lam. Kan? Ni al-baini lagi lah ada alif lam. Ni qanatiri pun ada alif lam. Kan? Ini pun ada dua, ada alif lam, ada tambah buta. Ni zahabi ada alif lam, duduklah lepas haraf jar. Ini pun ada alif lam. Ni pun ada alif lam. Ni ada alif lam dan tamarudah. Ni wal an'ami, ni ada alif lam dengan alif lam sajalah. Kan biru semua tu. Ni al-kharij, ini pun alif lam. Okey? Dan zalika, yang ini belum belajar. Zalika belum belajar. Kan? Dia tunjuk. Yang ni muta'al, yang ni apa? Ini. Pun jawab. Mata'ul hayati. Itu apa? Idhofah. Idhofah. Mana tahu ni hayati ni tawarudah bagi bawah. So, mata'ul automatik akan jadi isim. Ad-dunya ada alif lam. Allahu ada alif lam. Indahu, indahu lagi sekali kita jumpa isim jumpa dhamir yang kedua. Isim jumpa dengan dhamir yang kedua. Kemudian last sekali husnul ma'abi. Ini apa? Idhafah lagi sekali. Mana tahu idhafah ni? Ma'abi ni ba bagi bawah. Selepas ni haraf jar, so automatik husnu ni adalah isim. Okey, ada apa nak tanya? Sebelum kita ni, lepas ni saya nak fokus kepada idhafah lagi sekali. Ada apa nak tanya? Senang ke susah? Orang bagus jawab, senang ke susah? Senang Ustaz. Senang je. Senang masa belajar, senang kan? Tutup buku, tutup handphone, dah payah dia balik. Okey. Okay. Kita sekarang ni nak belajar, nak kenal, nak bagi alasan. Kan kita klik keluar biru kan? Kita birukan. Sekarang ni kita ambil asas, kita birukan, kita merahkan.
Sekarang ni kita bagi reason. Biru tu kenapa dia biru? Itu yang pentingnya. Jawapan dah ada dah ni. Jawapan kan isim dah keluar dah dalam kalimah ni, dah keluar dah kan. Dah keluar dah isim, jawapan dah ada. Cuma kita kena bagi reason lah kenapa dia biru. Itu soalan, kenapa dia biru. Itu soalannya. So kita buat revision lagi sekali. Ulang kaji sebelum nak masuk tajuk jantina ni. Ulang kaji lagi sekali. Ulang kaji lagi sekali tentang isim bersandaran. Ataupun inilah idhafah. Idhafah. Sebenarnya saya tak biasa sebut isim bersandaran ni kan. Isim bersandaran. Payah nyebut ni. Lama tersandar lah kan. Bersandaran. Payah nyebut ni. Idhafah senang. Idhafah. Tapi tajuk ni jugalah ramai yang tersandar kan. Tak faham ni dah. Tak apa benda kan. Lama tersandar. Nama tersandar. Itu kaedah ni. Okay. Basically ada 4 bentuk yang paling banyak kita jumpa lah. Dia kadang ada yang lebih bentuk dia, tapi kebanyakan dia 4 bentuk. Yang pertama ialah yang ada 2 isim bersebelahan. Yang pertama isim jumpa isim, yang kedua isim jumpa domain yang kedua. Dia ada 2 je. Jiran dia 2 isimnya, dia ni jenis semidi. Bukan rumah komba 3 jadi 1, tak. Di rumah semidi ditobok jadi banglo. Faham kaedah tu? 2 isim bersebelahan ataupun 2 rumah semidi ditobok tengah-tengah tu akhirnya jadi 1 banglo. Maknanya jadi satu makna isim dengan isim dengan domain yang kedua. Dah harus ingat disebut banyak kali, yang paling banyak idhafah ini ialah isim dengan domain kedua. Domain yang kedua. Nanti bila baca domain nanti saya akan guna istilah domain kedua ni dia suka membonceng. Domain kedua ni dia duduk selepas isim. Domain kedua ni boleh duduk selepas isim. Juga nanti domain kedua ni boleh duduk selepas 3 fi'il nanti kita belajar fi'il madi, fi'il mudhari', fi'il amar kan. Pun selepas perkataan tu boleh dimasuki oleh domain yang kedua. Tapi kalau isim masuk domain yang kedua, nama dia idhafah. Nanti bila satu fi'il nanti, domain kedua tu nanti dah tukar nama. Itu belajar kemudian lah. Sekarang kita fokus domain isim dengan domain yang kedua ni, jenis idhafah yang paling banyak sekali dalam Al-Quran dia, dalam bahasa komunikasi pun banyak. Isim jumpa domain yang kedua. Manakala bentuk yang ketiga, ada 3 isim yang berjiranan. Macam rumah teres 3, dia beli serentak tebuk semua kan. Tengah-tengah tebuk jadi satu rumah. Isim, yang kedua pun isim, yang ketiga pun isim. Lagi satu pula, yang pertama isim, yang kedua isim, yang ketiga tu domain kedua. Apa nak tahu juga? Sebenarnya tuan-tuan, dalam surah Fatihah pun, dalam surah Fatihah ada jenis isim jumpa isim. Berapa tokoh? Kita dah sebut kan, dah sebut surah Fatihah ni. Baik, kita buka sekejap surah Fatihah. Ni saja ni latihan minda ni kan, saja nak bagi warning kan. Mana dia? Cuba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai ke situ ada 5 ayat ni. Cari mana satu isim jumpa isim. Ayat nombor berapa? Ada 3 isim bersebelahan kat situ. Ayat nombor berapa?
Saya tak nak warnakan dulu, hitam semua ni. Tahu boleh jawab? Lama dia jawab, dia tahu. Apa dia? Ayat 4. Ayat 4. Betul? Tak percaya. Kebiruan. Betul ayat 4. Ayat 2 tu. Ayat 4. Ayat 3. Ayat yang kedua ni memang ada isim. Nampak alil-lam. Alil-lam. Al-Rahmani Ar-Rahimi. Ini idhafah ke? Idhafah tak? Tengok. Bukan. Bukan. Sebab? Alif lam. Pandai. Alil-lam. Bukan idhafah. Itu dua-dua nama khas. Tak boleh. Alil-lam. Dia terpisah ni. Terpisah. Dia bukan satu makna. Terpisah dua. Dua isim yang terpisah. Kalau kata istilah dua banglo. Dua banglo yang berasingan. Dia bukan rumah teres ni. Nak senang faham lah Itu dia. Dua isim yang apa? Yang ni tengok. Isim satu, isim dua, isim tiga. Kan? Apa dalil? Kita tengok. Nampak tak isim yang ketiga tu pada bawah? Dini kan? Nampak tak dini? Pada bawah. So kenapa dia pada bawah? Sebelah tak ada Arab jar. Sebab sebelah ni pun isim. Mana tu isim? Yaumi tu pada bawah. Kenapa yaumi pada bawah? Sebelah tak ada isim, sebelah tak ada Arab jar. Sebab dia pun isim. Tengok jawapan ni Nampak tak jawapan dia? Apa dia? Nampak tak tu? Apa tu? Al-idhafah. Cuba zoom, nampak tak? Itu jawapan ni. Tulis mana dia. App ni boleh Arab, boleh Melayu tengok. Okey, adalah idhafah. Al-idhafah. Okey. Cuba zoom sikit mana tulis Melayu tu. Apa dia al-idhafah? Nampak tak? Cuba zoom sikit. Al-idhafah adalah tanda isim. Dia sebagai tanda isim. Dia adalah boleh disandarkan kepada maksud. Kan maksud dia disandarkan. Isim bersandaran. Isim bersandaran. Okey. Okey, tak apa. Itu latihan tajul kan. Kita masuk balik pada tajuk kita yang kita belajar ni. So, kita ambil contoh yang itu. Okey, nampak tak? Pulang kaji minggu lepas ni. Maknanya, apakah undang-undang, apakah rule yang ada pada idhafah, pada isim bersandaran. Rule yang jelas ialah isim yang kedua itu mesti berbaris bawah. Mesti berbaris bawah. Alif lam tu tak mestinya isim kedua tu. Kadang-kadang ada isim kedua tu tak ada alif lam. Tapi dia datang dengan tanwin lah. Tanwin tu tetap baris bawah. So Al-Kahfi ni duduk sebelah dia apa? Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi atau Ashabal Kahfi pun boleh. So ashabah automatik akan menjadi isim sebab dia adalah pegang kaedah idhafah isim satu. Okey. Ada contoh minggu lepas ni contoh ayat ni dia. Ashabul Kahfi, Ashabul Kahfi. So ashabu tu kita tak boleh nak tikarkan lagi, tak payah tanya ini apa mandi ke, mudhari' ke, amal tak payah kan sebab dah tahu dah. Duduk selepas isim kedua beri bawah, automatik dia akan jadi isim, isim utama. Kemudian Rasulullah, Allah itu beri bawah, automatik Rasulu tu akan jadi satu isim, satu isim lah. Memang isim lah tu Rasulun pesuruh,
usul. Okey. Ada apa soalan? Nak masuk tajuk baru ni? Boleh? Tajuk dia apa? Terlepas tanda jantina. Lepas nanti Nak tanyalah tentang ya. nak tanya tadi Ustaz ada cakap Yaumiddin tu Ya. Idufah kan. Ada yang panggil mudah. Apa beza ni? Mudah lain ataupun Idufah. Apa beza ni Ustaz? Boleh terangkan tak? Oh, mudhaf tu nama Arab. Mudhaf tu isim satu. Mudhafun ilaihi isim dua. Saya tak nak guna istilah-istilah Arab ni. Nama mudhaf. Tanda. Mudhafun ilaihi bersandar padanya. Tak apa, nama-nama tu kemudian. Kita bukan nak periksa lah. Jadi benda yang salah Apa dia? Okey. Tak, terima kasih. Nak tanya je, okey? Saya nak tanya kalau itu kata bahasa Arab. Terima kasih Okay. Yalah cikgu lain, ada cikgu kan baru ngajar kan, baru sebulan 5 minggu dah banyak nak istilah Arab, pening orang. Saya guna isim satu, isim dua, isim tiga. Memanglah isim satu tu namanya mudhafun, sandaran, namanya sandaran. Isim dua tu namanya mudhafun ilaihi, bersandaran padanya. Nak senang faham, ambil perkataan Rasulullahi. Rasulun tu isim satu. Dia adalah sandaran. Allah itu sandaran padanya. Maknanya Rasul ini, Pusru ni, bila bersandar dengan kalimah Allah, maknanya dia bersandar pada Allah. So barulah dimaknanya dia sebagai utusan Allah. Itu maksudnya sandaran. Bersandar padanya. Apa nanti kita kan slow-slow kita tukar istilah. Isim satu tukar mudhaf. Isim dua tukar mudhafun ilaihi. Kalau tak faham ilaihi pun tak faham, macam mana nak sebut kan? Dia kena ilaihi tu Arab jar tu, hi tu nombor dua. Biar kita kenal dulu Arab jar, kenal nombor dua, lepas tu baru kita reverse ke belakang balik, baru senang faham. Istilah-istilah yang digunakan. Okey, ada soalan lain sebelum masuk jantina ni? Ada? Ada soalan lain? Tak ada? Tak ada Kalau buka buku saya, jantina ni ada muka surat je. 2 muka surat. Tadi saya dah hantar video introduction, intro pasal jantina. Saya boleh cerita pasal jantina ni, saya boleh cerita dalam masa 10 minit je. Boleh faham lah. Jantina ni ada pada fi'il tak? Jantina ada pada haraf tak? Saya jawab. Tak ada. Jantina ni hanya ada pada isim, kata nama. Kan biasa Malaysia apa sama kan? Perbuatan mana ada jantina kan? Makan, minum, lalap, senyum, apa ni? Lagi berlolah, mana ada jantina kan? Tak ada. Yang ada adalah noun. Cuma, dengar tu, cuma dalam video yang saya sebut tadi, jantina pada isim, jantina pada bahasa Arab, dia
tidak hanya merujuk kepada jantina manusia ataupun apa-apa haiwan. Sebab kalau bahasa Malaysia, BI, jantina ni, lelaki perempuan ni, male or female ni, hanya rujuk kepada manusia dan haiwan. Kan? Pasal rujuk jantina dia, tapi dalam bahasa Arab tak. Haiwan pun juga, manusia pun juga. Ada lagi kan macam bahasa Arab nanti, ada seorang guru lelaki, guru perempuan. Ada beza dia kan. Ada tamar butah pun ataupun tak ada tamar butah. Ada tamar butah itu rujuk pada seorang perempuan. Itulah tanda dia. Tapi tamar butah tu tidak ada hanya pada manusia saja. Kan? Contohnya muallimatun. Muallimatun tu guru perempuan. Sebab apa ada tamar butah? Kalau lelaki muallim, muallimun tak ada tamar butah, guru lelaki. Tapi tamar butah ni memang tanda untuk perempuan. Tapi ada tak perkataan-perkataan lain yang ada tamar butah? Siapa ingat? Boleh terbayang kan? Perkataan lain yang ada tamar butah. Dan itu adalah perempuan. Apa contoh dia? Tingkap. Nafizatun. Jangan susah sangat, nak senang eh. Sayaratun. Kereta sayaratun. Lagi? Apa lagi? Satu ayat. Bahasa Arab sebut apa? Satu ayat. Apa? Ayat. Sentence. Bahasa Arab cakap apa? Kalimah. Kalimah satu perkataan. Ayat, sentence. Jumlah. Ayatun. Ha? Rangkap. Angkap. Jumlah. Jumlah. Jumlah rangkap. Puan Rokiah Mustafa, tolong off mic. Rokiah Mustafa. Puan Rokiah Mustafa, off, okey. Dah sebut ayat-ayat lah, ayatun. Ayo. Ayatun ada tamar butah tak? Ada kan? Ayatun, ayat. Melayu sebut ayat. Arab sebut apa? Ayatun, satu ayat. Ayatun ada tamar butah tak? Ada kan? Habis apa salah ayat pula tamar butah? Ayat pula perempuan. Kereta pula perempuan. Itu bahasa Arab lah tu. Itu guna kaedah bahasa Arab. So bahasa Arab ni tidak hanya rujuk kepada jantina manusia ataupun haiwan. Dia rujuk kepada tengok ejaan dia. Ejaan dia macam mana dan juga tengok kat ujung. Ada tamar butah, itu confirm perempuan. Nanti kita jumpa kat ujung ada ya bebek pun isim jenis perempuan. Sekejap lagi kita akan ulas, kita akan buka apakah dia tanda-tanda jantina. Nak mengenali jantina. Okey? Inilah dia. Nampak tak tu? Zoom kan? Zoom. Sebelum tu, pegang kaedah dia. Pegang kaedah ni. Ini kata, jantina ni senang ya. Jantina ni ialah nak kenal lelaki ataupun perempuan. Nak kenal lelaki ataupun perempuan. Muzakkar ataupun mu'annas ialah kita kena kenal mu'annas dulu. Kena kenal perempuan. Kan? Dah kenal tu perempuan,
Dah kenal ciri-ciri itu perempuan, kalau tak ada ciri-ciri itu perempuan, automatik dia akan jadi lelaki, dia akan jadi muzakkar. Boleh pegang? Kenal muannas, kenal ciri-ciri muannas, kenal ciri-ciri perempuan, automatik selain itu adalah lelaki. Boleh ingat? Okey, nampak tak handphone masing-masing ni apa saya tulis ni? Nampak? Nampak tak? So, sini adalah ciri-ciri. Sini adalah ciri. Apa tu? Sini adalah ciri-ciri muannas. Yang pertama, tengok apa dia? Ada ta marbutah. Apa-apa kalimah yang ada ta marbutah, ada alif lam ke, tak ada alif lam ke, ujungnya ta marbutah, itu adalah perempuan. Ingat tu perempuan. Ingat tu. Yang kedua, ni tengok tu. Zoomkan sikit. Bumi, tanah, api, air silap. Air tu nanti kena potong. Air bukan perempuan. Angin, semua cakrawala, planet, bulan, bintang, qamarun, syamsun, matahari semua tu kan. Semua cakrawala, termasuklah cerita pasal syurga, nama syurga, nama neraka, itu adalah perempuan. Ingat itu adalah perempuan. Bumi dan cakrawala. Kan? Al-ardu. Kan bumi itu adalah perempuan. Apa lagi? Anggota badan yang berpasangan. Apa dia yang benda yang dua lah. Ainun, mata. Pipi. Gigi atas bawah, bibir atas bawah. Telinga kiri kanan, tangan kiri kanan, bahu kiri kanan, lengan kiri kanan, siku kiri kanan, jari kiri kanan, apa gitu orang ke bawah. Masuk ke dalam pula paru-paru, ada kiri kanan. Ada apa lagi? Ada buah pinggang kiri kanan. Ada kaki kiri kanan, lutut kiri kanan, tumit kiri kanan, kaki. Itu semua adalah muannas, perempuan. Tapi anggota badan yang satu je. Rusek, jantung, orang yang satu kan. Itu adalah lelaki baru tinggal. Hidung dua kan. Dua nasal kan. Hidung satu tapi nasal dua. Lubang hidung dua, nasal dua. So adalah mu'an. Yang sisunya ini lihat. Huruf terakhir isim yang hujung dia ada ya bebek. Yang tadi kita jumpa kan ukhra. Hamzah bagi depan, kha, ra, ya bebek. Itu adalah isim dan jantina dia adalah perempuan. Dan atau ini dia sebenarnya bukan alif. Yang ada alif hamzah. Entah, tengok. Okey. Dia bukan bentuk ni ya, alif tu satu dia bebek, dia ada alif hamzah. Alif hamzah macam ni Ada alif, kemudian sebelah dia hamzah. Bukan hamzah duduk atas dia. Bukan macam ni. Tapi hamzah macam ni. Ada sini ada huruf lain,
kemudian ada alif dan ada hamzah. Hamzah tu baris tunggal. Ke depan ke atas ke bawah kan, itu adalah isim jenis perempuan. Itu lagi yang ujung dia isim ni ujung dia ada ya bebek. Itu adalah perempuan. Okey. Dan yang terakhir apa dia? Yang berkaitan dengan tempat, negara, bandar, itu adalah perempuan. Apa tempat? Sebutlah apa kan? Spring Hill ke, Port Dickson ke, Soroman ke, mana lagi kan? Senawang ke, Kuala Lumpur ke, itu adalah perempuan tempat. Tak kisahlah apa tempat kan? Kita sebagai muannas. So, ada beberapa tu ciri dia. Tambah buta, dan bumi cakrawala yang kedua, yang ketiga orang kata benar berpasangan. Kemudian apa nama? Huruf ya bebek di ujung dan negara. Dan yang terakhir yang sini ni bab ni yang agak kena faham betul-betul. Saya beri contoh. Benda plural barang benda-benda yang tidak ada kena-mena dengan manusia. Plural dia, jamak dia akan menjadi perempuan. Saya beri contoh, sebuah buku. Apa bunyi buku? Sebuah buku. Kitabun. Betul tak? Kitab kan sebuah buku. Kitabun ataupun ada dalam buku itu al-kitabu. Al-kitabu. Kalau umum kitabun. So kitabun laki ke perempuan? Jawab. Kitabun laki ke perempuan? Perempuan. Kitabun perempuan sebab kitabun sebuah buku laki perempuan? Laki. Sebab Lelaki. tidak berkaitan. Lelaki. Tidak berkaitan. Sebab apa dia lelaki? Tak ada tamak buta. Satu. Lagi? Dia satu. Bukan dia satu. Jawapannya yang ni. Kita dia tak ada tamak buta. Dia bukan bumi cakrawala. Dia bukan anggota badan. Dia bukan ada yang di ujung. Dia bukan tempat negara. Dan dia benda tu satu benda. Kan? So dia akan jadi lelaki. Tetapi bila dia banyak-banyak buku, namanya apa? Kutubunnya. Kaftaba. Tadi kitabun. Kan? Kitabun. Kaf bagi bawah, ta, alif, ba. Kitabun. Bila banyak buku, nama apa? Kutubun. Kataba. Nampak macam tak ada beza kan? Cuma penambahan sikit dia. Kitabah jadi kaf kutubun. Kaf bagi depan, ta atas ada ba. Ada 3 huruf ya. Kalau kitabun ada 4, kalau kutubun ada 3 ya. Tapi itulah plural ya untuk banyak buku. So kutubun tu laki perempuan. Muannas. Walaupun dia tak ada tamak buta. Kutubun kan, kutubun tak buta. Walaupun dia bukan bumi cakrawala, bukan tempat badan, ruhiyah, tempat. Tapi dia tu jamak plural benda yang tak berakal. So automatik kutubun menjadi perempuan. Jawapannya sebab dia adalah jamak benda. Jamak benda. Sebutlah apa-apa sendiri kan.
Contoh senang, sebatang pen kolamun. Kolamun. Lelaki tu tak ada tanah buta, bukan lah, bukan semua tak ada kan. So dia jadi lelaki. Boleh banyak aklamun, pen-pen, banyak pen. Banyak pena. So banyak pena, aklamun. Dia macam tanwin biasa je. Tanwin, kolamun, aklamun. Kan tak ada beza. Kolamun dengan aklamun. Tengok ejaan dia semua dua-dua tanwin. Tapi aklamun tu dia adalah jamak kepada kolamun, banyak pen, automatik dia akan jadi perempuan. Okay. Habis macam nak tahu ni jamak kau tunggal lah, itu jawapannya ngapal lah. Jawapannya ngapal. Tak ada keadaan lain. Dalam bahasa Arab, bab jamak ni dia jamak yang tak ada tanda ni. Jamak yang tak ada tanda ni. Kolamun, aklamun. Kitabun, kutubun. Mana ada nampak tanda sangat? Sama tanwin ni. So cara dia apal. Jadi dia bagi jamak yang nama pun jamak terpecah-pecah, nama taksir. Kan nanti kita belajar bab bilangan nanti kita akan belajar ni. Jamak taksir. Jamak taksir. Boleh? Abi apa sebenarnya kan apa? Dulu saya cakap apa bahasa Arab ni banyak bawana pula muannas kan. Bahasa Malaysia mana dah kan. Bahasa Malaysia orang dengan binatang lah kan. Tapi kenapa? Bab nanti bila kita dah belajar tajuk domer 1, domer 2, dah belajar apa? Isim tunjuk itu ini dengan isim penyambung, barulah kita faham, oh patutlah bahasa Arab ni dia nak tunjukkan benda kan. Ini sebuah kereta. Ini sebuah buku. Bahasa Malaysia tetap guna ini. Ini sebuah kereta. Ini sebuah buku. Duduk ini. Tapi bila belajar bahasa Arab, ini tu nanti kalau dia jantina dia perempuan, bertukar sebutan dia. Contoh dia, dengar ni. Nak faham kenapa ada jantina ni. Kan? Ini sebatang pen. Ini dalam bahasa Arab dia haza. Haza ni kalau kita ini automatik nampak haza ya. Walaupun selepas dia kita tak tahu apa makna kan haza bunyi sekalian. So bila dengar haza automatik kita tahu yang selepas tu mesti benda tu satu dan mesti lelaki. Tu dari bahasa Arab. Satu lagi perkataannya jumpa lawan haza ni, bukan lawan dia, pair dia ialah hazihi, ini juga. Bila dengar hazihi, automatik kita tahu selepasnya benda yang satu dan perempuan. Itu tujuan nak tahu lelaki perempuan tu. Nak matchkan nanti, nak guna ini ni, nak guna haza ke hazihi. Jumpa hazihi, automatik kalau kita selepas tu mesti perempuan dan bilang dia mesti satu. Kalau jumpa haza, kita mesti tahu selepas tu jantina dia lelaki dan mesti satu. Samalah nanti yang alazi, alati. Kan? Tunjuk zalika ke tilka ke dia akan datang. Apply the perbezaan jantina. Perbezaan jantina. So nanti jantina dengan bilangan nanti dia ada connection. Lepas ni kita akan belajar pasal bilangan. Bilangan ada satu. Bilangan ada dua. Bilangan ada jamak. Cuma nanti saya fokus bilangan nanti. Saya fokus bilangan satu dan bilangan jamak. Bilangan dua nanti kita cerita kemudian.
Okey? Itu sajalah tajuk jantina. Kesimpulannya jantina ni apa dia? Jantina ni boleh katakan undang-undang di sini semua jantina isim adalah lelaki kecuali kita jumpa tanda tamarrutah, dianya bumi dan cakrawala, dianya anggota badan yang berpasangan, ujung dia ada ya bebek ataupun alif hamzah ataupun jamak taksir tadi ataupun tempat negara. Kecuali ini, selain itu adalah lelaki. So yang kecuali ini adalah perempuan. Muannas. Okey, kita buat very fast revision apa yang kita dah belajar. Saya ambil mana-mana. Kita nak kenal. Okey. Kita ambil surah mana-mana lah. Ambil surah Al-Anfal. Kita dah belajar. Memang kita senang. Kita tandakan je. Tandakan dia. Tandakan. Sekarang kita walk out. Mana yang biru? Nampak biru saja? Nanti kita bincangkan dia. Dia ni isim dan apakah jantina dia? Apakah jantina? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Anfal yas'alunaka 'anil anfal. Kita jumpa apa? Ka belajar belum? Belum. Nombor 2. Tinggalkan dulu. An-anfali. Sebab apa dia isim? Ada 2 sebab. Sebab ada alif lam, sebab ada Arab jar. Asalnya an. Jadi anil sebab ada alif lam. Okey? Okey. Kemudian an-anfal lagi. Alif lam lagi. Lillahi kita dah belajar dah. Li haraf jar maksud pada Allahi beri bawah. Dan wa rasuli ada alif lam. Okey? Dan Allah. Kemudian aniha zata bainikum. Ani ya dia. Isim 1, isim 2 jumpa dhamir. 3 Isim 1, isim 2, isim yang ketiga dia dalam bentuk dhamir yang kedua. Itu jumpa. Apa lagi? Allah alif lam. Kemudian wa rasulahu. Ini apa? Wa rasulahu ini adalah dhamir 1 isim dengan dhamir 2. Ini idhafah lah ni. Dah belajar kan? Dhamir 1 isim 1 ini dhamir yang kedua. Dan jumpa ini tak belajar lagi ni. Mu'minina. Kenapa tak belajar lagi? Ni isim ni, kita tak belajar lagi. Masa bila, masa tajuk bilangan. Plural. Kita belajar. Semua dah belajar. Yang tak belajar, ada yang tak belajar, tak belajar lagi. So sekarang ni, cuba kita tengok dalam susunan penerangan pasal isim ni. Kan, cuba tengok. Zoom. Yang pertama sorof ni lepas tak ilmu sorof? Kita belajar ilmu sorof kan? Yang pertama dia terangkan pasal alamat tanda. Kita belajar tadi tanda alamat isim. Sekian beritahu Dan apa tu al-jinsu. Al-jinsu tu adalah jantina. Apa tu? Dari sudut jantina isim dia bagi kepada muzakkar dan muannas. Nampak tak tu? Zoom kan? Yang ketiga nanti kita belajar pasal al-adadu, bilangan dia. Nanti kita belajar, tak belajar lagi. Yang kita dah belajar baru 2. Alamat, tanda dengan jantina. Inilah kita belajar ni. Kemudian bilangan kita belajar nanti. Kemudian nanti tanya pasal ni Yang
Umum ataupun khas. Ada alif lam ataupun tak ada alif lam. Itu keempat. Yang saja ni lah dia. Yang pertama, alamat. Yang kedua, jantina. Yang ketiga, bilangan. Itu penting. Tiga yang matan. Itu yang paling penting. Alamat, jantina, bilangan. Alamat, jantina, bilangan. Faham yang ini? Nanti belajar tajuk domer 1, domer 2, senang. Belajar pasal isim tunjuk, itu ini senang. Isim sambung pun senang. Bila dah menguasai alamat isim, jantina isim, bilangan isim. Tutup, saya nak tutup. Lagi sekali saya nak ulang, kita nak faham belajar pasal jantina, kita akan lebih faham bila kita dah belajar tentang domer, dah belajar tentang isim tunjuk, dah belajar isim sambung. Isim sambung, isim mausul nama dia. Okey? So tak susah. Tajuk jantina ni cuma nanti akan faham lah, kita automatik akan faham. Kita bukan nak buat ayat makin susah nak pilih kan, tapi kita membaca kita akan faham jenis jantina apa, nak matchkan dengan apa. Okey, wallahu alam. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Tangguh tasbih kifarah dan surah Al-Asri. Subhanallah alhamdulillah. Subhanallah alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama. Terima kasih Doktor. Sama. Terima kasih Doktor.